Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersua lagi dalam musim PKP ini. InsyaAllah Ustaz sediakan video ni adalah untuk pelajar-pelajar Ustaz di Raudah Secondary School bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Harapnya dengan adanya video ni, para pelajar bolehlah membuat revision ataupun belajar sesuatu yang baru di rumah. Okey, tajuk yang kita akan kupas pada hari ini ialah suci daripada najis. Suci daripada najis. Iaitu najis dari segi bahasa bermaksud semua benda yang kotor. Semua benda yang kotor tu ditakrifkan sebagai najis daripada segi bahasanya. Dan daripada istilah benda-benda kotor yang menyebabkan solat itu tidak sah. Apa perkara ataupun benda-benda yang kotor yang menghalang kita daripada mengerjakan solat. Dan najis itu sendiri terbahagi kepada tiga. Najis terbahagi kepada tiga, iaitu najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazah. Najis mukhaffafah ni ialah najis ringan. Najis ringan iaitu air kencing kanak-kanak lelaki berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Syarat najis mukhaffafah ni ialah air kencing, bukan yang baby berak tu, tapi air kencing kanak-kanak lelaki. Itu syarat yang kedua, mesti kanak-kanak lelaki. Syarat yang ketiga, berumur kurang daripada 2 tahun. Umur dia kurang daripada 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. So maksudnya kalau dia dah minum susu tepung yang lain tu, walaupun umur dia di bawah 2 tahun, kita tak layak nak kelaskan najis dia ataupun air kencing dia itu sebagai najis mukhaffafah. Dia ada beberapa syarat untuk dikategorikan dalam najis mukhaffafah seperti mana yang kita baca tadilah. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ni najis pertengahan. Seperti darah, muntah, tanah, tahi, air kencing dan bangkai. Okay. Najis mughallazah, najis berat, iaitu anjing ataupun khinzir atau kacukan kedua-duanya serta segala yang ada kaitan dengannya seperti tahi, darah, kulit, daging, bulu dan lain-lain. Najis mughallazah ni ialah berkaitan dengan dua makhluk ni, anjing dan khinzir ataupun kacukan kedua-duanya. Kacukan ni maksudnya sekiranya kalau kita tengok ada kes anjing bersekedudukan dengan kambing, keluar muka kambing tapi bunyi dia au-au. Macam tu. So, kalau kacukan daripada keduanya itu, maka dikategorikan dalam najis mughallazah. Termasuklah tahi dia, darah dia, kulit dia, daging dia, bulu dia, semua sekali yang ada kaitan dengan dua makhluk tu. Okay, seterusnya cara menyucikan najis. Cara menyucikan najis, bagi najis mughallazah, bagi najis yang berat tu tadi, kita kena sediakan air tanah dan air mutlak. Air mutlak ni tak kisahlah. Ada 7 kategori air mutlak tu, boleh guna semua. Dan 1 air tanah. Kalau kata baldi, kita guna baldi, ambil 1 baldi air tanah dan 6 baldi air mutlak.
Yang pertama, buang najis. Okey. Yang pertamanya kita kena clearkan najis tu, kemudian kita kena basuh tempat yang terkena najis itu, najis anjing atau khinzir itu tadi dengan air yang bercampur dengan tanah sekali basuhan dan bilas dia dengan air yang suci sebanyak 6 kali. Okey, seterusnya najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah, cara menyucikan najis tadi, mutawassithah itu ialah basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air. Maksudnya kita kena girus ke apakah, asalkan air itu mengalir. Pastikan hilang dan suci daripada bau, rasa dan warna. 3 kriteria ni kena hilang. Contohnya kita basuh tai haiwan ke, tai ayam ke apa ke, hilang bau, hilang rasa dan hilang warna tahi itu. Okey. Kemudian basuh tempat yang terkena najis dengan hilangkan benda-benda tadilah, bau, rasa dan warna. Okey. Kita tengok najis mutawassit, najis mukhaffafah pula, iaitu yang pertama sekali buang najis. Yang kedua, renjis air pada tempat yang terkena najis. Renjis air pada tempat yang terkena najis. Yang pertama tadi, najis mughallazah, kita kena hilangkan najis, lepas tu basuh sekali dengan air yang bercampur dengan tanah. Kemudian kita bilas dengan 6 kali air basuhan dengan air mutlak di tempat yang terkena najis tu. Bagi najis mutawassithah, basuh tempat yang terkena najis dengan air mengalir. Lepas tu kita basuh tu sampai basuhan dia hilang bau, rasa dan warna. So tak adalah ciri-ciri najis tu tadi, kalau kita tengok seketul dah hilang ketulnya tu. Kalau dia bertempek, dah tak ada bertempek, bertompok-tompok macam tu, tak ada dah. Bau pun hilang, warna pun hilang dan rasa pun hilang. Okay. Orang tanya saya kenapa, macam mana nak tahu rasa tu, warna orang tahulah kan. Bau orang tahulah, tapi rasa macam mana? Kalau awak nak yakin lagi dengan rasa ni, maksudnya tangan yang awak gunakan untuk membasuh najis itu tadi tu, awak dah tergamak untuk sentuh anggota lain. Macam contoh, kita duduk tengah basuh apa najis tu tadi tu, lepas tu najis tu dah hilang, rasa, bau, warna tadi tu, kita nak confirmkan yang rasa ni macam mana, awak pun dengan tangan yang awak gunakan untuk basuh najis tadi tu, kita dah tergamak dah nak sentuh pipi kita ke. Maksudnya tangan kita tu dah suci lah. Dah suci, kita dah basuh dah. Maksudnya bila tangan yang kita guna tu boleh merasai perkara-perkara lain ataupun anggota-anggota badan yang lain, maksudnya kita dah yakin yang rasa najis tu dah hilang. Okey, dan bagi najis mukhaffafah, dia senang je buang najis atau lap je najis tu, najis air kencing baby tadi tu, kemudian renjis dia dengan air. Renjis dengan air di tempat yang terkena. Okay, dah settle basuhan. Okey. Seterusnya cara menyucikan kulit haiwan. Manusia banyak menggunakan kulit haiwan untuk tujuan tertentu. Contohnya, baju kulit dipakai untuk membantu
memanaskan badan ketika musim sejuk. Selain itu, kulit haiwan dijadikan bahan untuk membuat beg tangan, tali pinggang, kasut dan dompet. Semua kulit haiwan boleh dimanfaatkan kecuali kulit anjing dan khinzir. Kulit tersebut perlu disucikan sebelum ia digunakan. Proses menyucikan kulit haiwan disebut sebagai samak. Samak ialah proses menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. Cara menyucikan kulit haiwan adalah seperti berikut. Yang pertama, sediakan bahan-bahan yang bersifat menghakis untuk menyamak seperti manjakani, daun akasia, daun daripada pokok akasia, manjakani, kulit delima, tawas, tahi merpati ataupun bahan kimia. Ini bendanya bersifat dia adalah menghakis. Okey, proses dia adalah buang lendir, lemak, darah yang melekat pada kulit tersebut. Gosok kulit tersebut dengan bahan yang disediakan. Sama kita gosok kulit dia. Kemudian bilas kulit tadi dengan air mutlak. Kemudian jemur kulit hingga kering. Itulah proses dia. Kemudian dah kering tu bolehlah kita nak guna. Kalau awak kreatif boleh buat beg ke, boleh buat apa ke. InsyaAllah kalau ada kelapangan, kita ada kulit ke apa ke, kita cuba buat sekolah bila selesai musim PKP ni. InsyaAllah. Dan saya harap video ni sedikit sebanyak dapat membantu anda semua tentang cara-cara tentang pengenalan najis, cara-cara menyucikan najis tu dan cara-cara menyucikan kulit haiwan. Ya, itulah sedikit sebanyak penerangan daripada saya. Kalau ada apa-apa kemusykilan, boleh terus WhatsApp ataupun call di nombor saya lah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.